Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Bila kita makan baru kita ada tenaga. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Silakan. Okay, saya teruskan. Untuk segmen kali ini kita pergi kepada kesan penerokaan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Okey, apakah kesan bila kita teroka sumber tenaga ini kepada alam sekitar? Okey, kita tengok aktiviti yang pertama adalah perlombongan petroleum dan gas asli seperti yang dipaparkan di sini ya. Murid-murid di rumah, okey. Kita tengok ini adalah grafik ataupun lakaran bagaimana proses perlombongan petroleum dan gas asli berlaku. Tengok yang pertama, bila penerokaan sumber tenaga petroleum dan gas asli ini tidak dikawal dengan baik ataupun tidak diselenggara atau diuruskan dengan baik, akan berlakunya pembebasan asap dan gas yang mencemarkan udara. Kita kan bernafas, kita gunakan sumber oksigen dari udara. Kalau oksigen itu tercemar, kita akan turut terjejas. Bukan sekadar alam sekitar yang terjejas, tetapi turut menjejaskan manusia. Okey. Yang kedua adalah berlakunya kemalangan dan kebocoran ketika pengangkutan sumber petroleum dan gas asli ini. Kadang-kadang kita nampak ada tumpahan minyak di laut, ada tumpahan minyak di kawasan daratan. Ini akan memberi kesan kepada alam sekitar kita. Okey, yang seterusnya adalah kebocoran ketika kerja-kerja cari gali, kebocoran paip, kebocoran dia punya pam ataupun sebagainya akan menyebabkan berlakunya pencemaran. Okey, pencemaran kepada sumber air kita lah, sebab manusia turut memerlukan sumber air untuk hidup. Okey, saya teruskan lagi kesan terhadap alam sekitar daripada proses tadi perlombongan petroleum dan gas asli. Yang pertama adalah pencemaran udara. Okey, bagaimana pencemaran udara berlaku? Asap dan gas yang dibebaskan dari loji penapisan minyak dan gas mencemarkan udara kita. Kita pastinya kita nak hirup udara yang segar, yang beri manfaat kepada kita. Kalau kita hirup udara yang tercemar, kita akan sakit. Dah tadi tak ada tenaga, lepas tu sakit pula kan. Semua murid-murid di rumah, ingat pencemaran udara akan memberi kesan kepada tubuh badan manusia dan hidupan-hidupan yang lain. Okey, kesan yang kedua adalah berlakunya pencemaran air. Okey, bagaimana pencemaran air ini berlaku? Tumpahan minyak semasa pengangkutan atau kemalangan yang mencemarkan air laut. Maka kita akan tengoklah hidupan-hidupan laut turut terjejas. Okey, ini adalah pencemaran yang ketiga, iaitu pencemaran tanah. Bagaimana pencemaran tanah berlaku? Kebocoran saluran paip minyak menyebabkan berlakunya pencemaran tanah. Okey, tanah cemar, nanti kita nak tanam tumbuh-tumbuhan ataupun sumber makanan kita dah tak boleh dah, Aiman. Semua tak boleh kan. Okey, yang seterusnya adalah kepupusan hidupan akuatik. Sebelum tu Aiman tahu tak ataupun adik-adik di rumah tahu tak apakah yang dikatakan dengan hidupan akuatik ni? Saya tahu aqua. Yang berenang tu cikgu. Yang berenang kan, kita aqua ni berenang kan. Betul, sangat tepat. Hidupan akuatik adalah hidupan yang hidup di dalam air. Semua yang berenang lah. Di dalam air pastinya berenang. Contoh yang paling senang adalah ikan. Ikan? Ikan lah kan. Sotong berenang tak sotong? Sotong Mesti dia berenang juga kan. Menari-nari lah. Itu hidupan akuatik lah. Jadi, kesan kepada hidupan akuatik adalah pencemaran air laut menyebabkan kepupusan hidupan akuatik ni. Sotong dah payah dah nak dapat. Ikan pun akan mengalami sedikit gangguan. Mungkin bekalan ikan untuk kehidupan manusia berkurangan kerana berlakunya pencemaran air laut. Okey, yang seterusnya adalah perubahan pandan darat. Pandan darat maksudnya apa yang kita pandang tu berubah. Dulu masa kita balik kampung, bentuk muka bumi atau belakang rumah kita lain. Tapi bila dah satu masa yang lama, dah berubah dah. Dulu tak ada pokok durian. Sekarang dah ada pokok durian kat belakang rumah kita. Itu yang dikatakan dengan perubahan pandan darat. Dulu hutan, sekarang dah jadi bangunan. Itu yang dikatakan perubahan pandang darat. So, macam mana kawasan pantai berubah menjadi kawasan industri dengan pembinaan loji penapisan minyak dan pemprosesan gas asli. Kalau dulu kan, balik kampung lalu satu kawasan contohnya, kawasan tu ada tumbuhan semula jadi ataupun hutan. Sekarang dah berubah menjadi kawasan tempat penapisan minyak dan pemprosesan gas asli. Ini adalah perubahan pandang darat. Faham? Faham cikgu? Faham? Faham. Faham? Pastinya adik-adik di rumah, murid-murid di rumah turut faham
okey, untuk kita fahami sama-sama. Okey, cikgu. Itu kesan terhadap sekitar aktiviti pelombongan petroleum dan gas asli. Kita tengok pula, okey, sumber tenaga yang lain selain daripada petroleum adalah pelombongan arang batu. Arang batu ni okey, dilombong di negara luar lah. Kalau di negara kita di Malaysia ni tidak ada sumber arang batu. So bagaimana pelombongan arang batu ni boleh mencemarkan alam sekitar? Yang pertama adalah pembebasan asap dan gas dari kilang memproses arang batu lah. Okey, yang kedua adalah pembebasan gas dari lombong dan sisa buangan. Okey, yang seterusnya adalah sisa buangan lombong. Okey, lombong arang batu tadi akan menjadi bahan toksik dari lombong dan sisa buangan akan dibuang ke kawasan-kawasan lain lah. Okey, seterusnya tumpahan arang batu semasa pengangkutan dan pembuangan bahan toksik dari kilang ke dalam sungai ataupun laut. Ini adalah pelombongan arang batu. Pernah makan sate tak, Eman? Oh, sate favourite lah, Ada cikgu. kat rumah pasti pernah makan sate kan. Sate ni bakar guna apa? Pakai arang. Arang. Adakah itu arang batu? Macam sama je, cikgu. Macam sama tapi tidak. Okey, arang batu adalah arang yang dihasilkan secara semula jadi. Okey, dalam proses-proses tertentulah. Okey, kalau arang yang digunakan untuk bakar sate tu adik-adik kan, ni kita kongsi-kongsi ilmu kan. Mungkin sebelum ni orang tak tahu, kita bagi tahu. Arang yang digunakan untuk bakar sate itu adalah arang kayu. Oh, daripada kayu. Daripada kayu biasanya digunakan adalah pokok bakau. Pokok bakau ni dia dibakar sehingga menjadi arang, dan arang itulah digunakan untuk proses membakar makanan yang kita biasa guna jumpalah, contohnya sate tadi. Baik, cikgu. Dia kena beza kan. Ada murid-murid tanya, cikgu arang batu dengan arang kayu dia berbeza. Dua benda berbeza lah. Ingat sama tadi. Tapi sumber masih lagi terbentuk daripada tumbuhan. Tapi ini secara semula jadi, ini secara kita buatan manusia. Okey. Kesan terhadap alam sekitar, yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara akan berlaku apabila asap dan gas yang dibebaskan dari loji jana kuasa elektrik dan lombong mencemarkan udara. Okey. Mesti dalam contoh dalam cerita-cerita filem kita nampak kereta api kan, dia ada asap hitam berkepul-kepul zaman dulu kan. Enjin steam tu itu dia menggunakan arang batu untuk menggerakkan enjin kereta api tersebut. Asap yang hitam yang berkepul-kepul tu akan mencemarkan udara. Okey. Untuk yang moden kita gunakan untuk menjanakan elektrik menggunakan stesen elektrik terma dia panggil. Yang kedua adalah pencemaran air. Bagaimana pencemaran air berlaku? Bahan toksik dari lombong, loji jana kuasa elektrik dan sisa buangan mencemarkan sungai serta sumber air bawah tanah. Apa contoh sumber air bawah tanah? Mak, sungai, cikgu. Sungai atas tanah. Oh, tu atas. Bawah. Pernah tak pergi sungai, orang cerita tentang adanya air mata air. Oh, air mata air. Air mata air kan keluar daripada tanah. Itu yang dipanggil air, sumber air bawah tanah. Mata air ni kan dibekalkan air ke sungai. Contoh lain adalah air telaga. Air telaga. Air telaga, air perigi. Telaga perigi hampir samalah. Dan kadang-kadang kita minum air mineral, mineral water kan. Itu adalah sumber air bawah tanah. Bawah tanah. Bawah tanah. Okey. Jadi kalau air bawah tanah tadi tercemar, dah kita kurang sumber untuk minuman. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Bagaimana pencemaran tanah berlaku? Tumpahan arang batu semasa pengangkutan mencemarkan tanah. Arang batu ni jatuh ke atas tanah, akan mencemarkan tanah lah. Dan kita turut menerima kesan lah kepada proses pencemaran tersebut. Okey, yang keempat adalah kepupusan hidupan, sama juga. Bagaimana hidupan boleh terjejas? Pencemaran air oleh sisa loji jana kuasa elektrik menyebabkan kepupusan hidupan akuatik juga. Okey, dia melibatkan air. Ingat kalau melibatkan air dia akuatik. Kalau melibatkan kawasan daratan dipanggil flora dan fauna. Okay, kalau dalam sungai akuatik, terlalu akuatik. Kalau macam laut lebih kepada hidupan marin. Okay, kalau di kawasan daratan kita kenali sebagai flora dan fauna. Flora tu tumbuhan, fauna tu haiwan, hidupan liar. Okay. Yang terakhir adalah perubahan pandang darat. Bagaimana perubahan pandang darat memberi kesan. Ini pelombongan arang batu memberi kesan kepada perubahan pandang darat. Penggalian tanah menyebabkan perubahan pandang darat seperti pembentukan tasik bekas lombong. Tasik bekas lombong? Maksudnya tasik itu terbentuk kerana adanya aktiviti pelombongan. Lama kelamaan dia akan membentuk tasik. Tasik buatan manusia dipanggil. Okey. Bukan dia terbentuk secara semula jadi. Disebabkan aktiviti manusia tadi korek tanah lah dalam-dalam untuk dapatkan arang batu tadi, maka akan terbentuklah tasik
yang mengubah panah darat, kawasan daratan berubah menjadi kawasan tasik. Okey, cikgu. Faham, Ini kesan terhadap alam sekitar, cikgu. Yes, kesan alam sekitar akibat daripada perlombongan arang batu. Okey, cikgu. Boleh kita terus lagi, cikgu? Teruskan lagi. Okey, kesan merokaan sumber tenaga juga terhadap alam sekitar, perlombongan dan pemprosesan uranium. Mungkin adik-adik ataupun saya sendiri sebenarnya tidak pernah melihat secara depan berkaitan dengan bahan yang dikenali sebagai uranium ni. Kerana bahan ini mempunyai bahan radioaktif yang sangat berbahaya kepada manusia lah. Negara kita tidak ada lah aktiviti perlombongan dan proses uranium ni. Jadi uranium ialah sejenis bahan radioaktif yang banyak digunakan dalam industri nuklear. Industri nuklear ni kita pergi pada sudut positif, ada penghasilan tenaga elektrik untuk kegunaan manusia selain daripada aktiviti-aktiviti pembangunan dan penyelidikan yang memberi hasil kepada manusia lah dari segi positif dia. Kita tengok hari ini adalah contoh lombong uranium di luar negara lah. Janganlah adik-adik cari murid-murid di rumah ataupun Aiman cari dekat mana ni. Ini bukanlah di Malaysia, di negara luar. Ini adalah contoh lombong uranium dan ini adalah loji tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Sebab tenaga elektrik ni yang dijana menggunakan tenaga uranium ni lebih mengeluarkan banyak kapasiti tenaga elektrik lah. Untuk kegunaan siapa? Untuk kegunaan manusia. Kalau kat Malaysia tidak ada kita penjanaan tenaga elektrik sama ada menggunakan hidroelektrik, itu air, ataupun elektrik terma yang menggunakan arang batu tadi. Itu adalah contoh penggunaan elektrik di negara kita lah. Ini contoh gambar. Murid-murid boleh tengok ini bagaimana uranium boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kesan terhadap alam sekitar. Kesan pertama adalah pencemaran udara. Semestinya pencemaran udara berlaku pembebasan gas menyebabkan pelepasan gas berbahaya, iaitu gas radon. Radon ke udara. Gas ni adalah gas yang ada radioaktif yang boleh memudaratkan manusia lah. Yang kedua adalah pencemaran air. Proses penghasilan tenaga di loji nuklear menggunakan air sebagai bahan penyejuk sebab uranium ni dipanas sifat dia. Menyebabkan sumber air terdedah kepada pencemaran. Sebab pencemaran tanah, bagaimana sisa perlombongan dilupuskan di kawasan sekitar lombong menyebabkan radioaktif, pencemaran tanah dan persekitaran dengan kadar radiasi yang tinggi. Kepusahan hidupan ini berkaitan dengan bahan radioaktif yang masuki sumber air menjejaskan hidupan akuatik lah. Ini kan macam contoh ikan tadilah. Perubahan pandan darat, perlombongan menyebabkan perubahan pandan darat seperti pembentukan tasik bekas lombong, sama juga macam arang batu tadi. Ini adalah uranium. Yang seterusnya adalah empangan hidroelektrik. Bagaimana empangan hidroelektrik boleh menjejaskan ataupun beri kesan kepada alam sekitar. Ada gegaran dan bunyi bising berlaku semasa kerja ni. Perubahan tekanan suhu. Kawasan hutan ditenggelami air. Kalau dulu kawasan ni banyak dia diami oleh hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan, maka kawasan ini akan ditenggelami oleh air akibat daripada pembinaan empangan hidroelektrik. Kesusutan aras, air di bahagian hilir dan hakisan tebing sungai. Tebing sungai akan menyebabkan sungai di bahagian hulu, hilir akan cetek. Ini kesan dia. Yang pertama adalah gangguan ekosistem. Takungan air menyebabkan perubahan tekanan, suhu dan ciri kimia serta fizikal air menyebabkan banyak spesies hidupan akuatik pupus. Kepusahan hidupan liar kerana hidupan liar kehilangan habitat akibat kawasan hutan ditenggelami air. Seterusnya adalah kejadian tanah runtuh berlaku apabila disebabkan hakisan tebing sungai dan cerun bukit semasa kerja-kerja pembinaan dan kepupusan spesies flora yang berharga. Kayu cengai, meranti dan tualang serta tumbuh-tumbuhan herba ditenggelami air kan. Dia banyak takut air dia kan. Maka dia tenggelam. Kita nak uji sikit. Jadi adik di rumah, murid-murid di rumah kita nak uji sikit. Kita gunakan kita nak uji Aiman. Boleh juga. Sejauh mana Aiman boleh faham. Saya bacakan untuk Aiman. Antara yang berikut, manakah menjadi punca kawasan darat berubah menjadi tasik? Aiman tengok jawapan dia itu. Adakah pembinaan empangan? Adakah kegiatan pembalakan? Adakah penerokaan petroleum? Pelombongan petroleum? Dan pelombongan arang batu. Ada 4 jawapan tu, pilih 2 je, Mai.
Nah, yang nak betul. Dan yang saya pasti cikgu nombor 4 tu dah pasti cikgu. Belum ada batu sebab baru lepas sebut tadi. Oh, sebut tadi. Okey. Nombor 2 dan nombor 3 tu pasti salah lah cikgu. Okey, pasti Okey, dan salah. saya rasa nombor 1 tu pun betul. Jadi jawapannya adalah B cikgu. 1 dan 4. Okey, tengok. Betul. Okey. Okey, bila adik-adik di rumah, murid di rumah juga pasti dapat memberi jawapan yang sama macam Aiman. Betul saya ada cop dekat situ. Oh, cikgu, ada itu dia pencapaian saya. Minta Aiman cop. Tanda yang Aiman dan adik-adik di rumah berjaya menjawab dengan betul. Okey. Dan yang pengukuhan kedua, kita tengok yang kedua pula. Baik, cikgu. Kita boleh ikut aktiviti penerokaan sumber tenaga yang manakah boleh menyebabkan kawasan hutan tenggelam. Ni kalau tenggelam ni cikgu, dia macam melibatkan air. Okey. Jadi kalau air ni empangan cikgu. Okey. Dia jawapannya adalah C. Okey, kita tengok jawapan dia. Empangan air dulu nanti. Tambah lagi satu lagi cop. Cop. Okey, mewakili Aiman dan adik-adik murid-murid di rumah tentang kefahaman dalam menjawab soalan pengukuhan ini. Jadi saya rasa murid-murid kita kat rumah pun cikgu, mereka pun boleh jawab dengan baik cikgu. Boleh jawab dengan baik sebab dah faham apa yang kita terangkan tadi. Baik. Dan boleh fahamlah. Baik cikgu. Okey, Jadi insya-Allah cikgu kita okey. Nak berehat seketika dan banyak lagi perkara menarik yang akan cikgu kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana murid-murid. Kembali selepas ini di Didik TV KPM.